Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali kita dalam kelas PDPR RBT tingkatan 1. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam bab 1 iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Untuk hari ini kita akan masuk pada tajuk 1.3 Invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, macam biasa, kita lihat dulu apa standard pembelajaran yang kamu perlu capai pada hari ini. Baiklah, pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat 1.3.1 Mentakrifkan invensi dan inovasi, 1.3.2 Mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk, dan 1.3.3 Menerokai invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Okey, kamu boleh buka dan rujuk buku teks RBT tingkatan 1, muka surat 22 untuk topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kita lihat dahulu sedikit pengenalan berkaitan dengan topik yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Baiklah, pelbagai produk reka bentuk sentiasa dihasilkan dan terus berkembang selagi manusia mempunyai keperluan ataupun kehendak. Sesuatu produk ini diilhamkan melalui invensi, inovasi dan kreativiti dalam reka bentuk. Namun begitu, rekaan tersebut haruslah mengambil kira nilai-nilai kemanusiaan dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada kehidupan kita. Kini, reka bentuk semakin maju dan mencakupi pelbagai bidang dan produk. Di sini kamu dapat lihat sebahagian daripada contoh reka bentuk terkini yang berinovasi. Kamu dapat lihat di sini, ini adalah logo Malaysia Airlines, di mana reka bentuk logo ini digunakan dalam penerbangan Malaysia Berhad. Inovasinya diambil daripada bentuk layang-layang dan juga wow bulan. Seterusnya, kamu dapat lihat di sini Masjid Putra. Masjid Putra dinamakan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Masjid ini merupakan salah satu inovasi yang berbentuk geometri. Kamu dapat lihat di sini, masjid ini mempunyai reka bentuk yang mempunyai banyak bentuk-bentuk geometri. Dan last sekali, kamu dapat lihat di sini pemacu pena ataupun pen drive. Pen drive dicipta pada tahun 2001 oleh seorang rakyat Malaysia iaitu Datuk Phua Ken Seng. Beliau berasal daripada Sekincan, Selangor, Darul Ehsan. Kini beliau bekerja sebagai Ketua Pegawai Eksekutif bagi syarikat Pearson Elektronik di Taiwan. Okey, seterusnya kita lihat apa maksud ataupun definisi invensi. Invensi ialah kaedah ataupun proses mencari jalan untuk menghasilkan produk ataupun perkhidmatan yang baharu serta belum pernah wujud sebelumnya. Penemuan produk baru ini diperolehi melalui eksperimen, pengamatan secara tidak sengaja ataupun melalui kajian. Namun begitu, produk ini tidak lagi dipanggil sebagai invensi apabila usianya melebihi 10 tahun ataupun banyak orang telah biasa menggunakannya. Contohnya, radio merupakan invensi pada sekitar tahun 1901 oleh Marconi. Tetapi kini, radio merupakan satu produk yang lazim dan telah ramai orang yang menggunakannya. Saya beri contoh yang lain, telefon. Gambar yang kamu lihat di sini adalah antara telefon terawal yang dicipta sekitar tahun 1860 dan digunakan oleh manusia. Apabila telefon yang pertama kali ini dicipta oleh penciptanya, kita panggil dia sebagai invensi, iaitu idea baharu dalam mencipta sesebuah produk yang boleh menghubungkan manusia dalam jarak jauh dan sebelum ini produk ini tidak pernah wujud sama sekali. Namun, apabila telefon ini telah digunakan selama 10 tahun dan ramai orang telah menggunakannya,
ia sudah tidak lagi digelar sebagai invensi. Seterusnya, kita lihat pula definisi inovasi. Inovasi ialah pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna. Inovasi berlaku apabila terdapat penambahbaikan terhadap fungsi, corak, sistem ataupun rupa bentuk sesuatu produk. Contohnya, radio kini telah diinovasikan dengan kemampuan bersiaran melalui internet. Di peringkat komersial, inovasi didefinisikan sebagai pembangunan produk yang mempunyai unsur kreatif dan berdaya saing di pasaran. Reka bentuk dan teknologi pula hanya merupakan pelengkap kepada inovasi. Ini bermakna reka bentuk dan teknologi memberikan kita peluang untuk memilih cara pembinaan dan penyelesaian yang lebih cekap dan baik, yang melibatkan pengetahuan, kemahiran, menambah baik dan kepahaman secara mendalam terhadap sesuatu masalah reka bentuk. Tujuannya adalah untuk menjadikan produk itu berfungsi secara paling maksimum pada kos yang paling munasabah. Sebagai contoh, inovasi yang dekat dengan kamu ialah telefon. Jika dahulu, telefon hanya berfungsi untuk bercakap dengan orang yang jauh sahaja. Tetapi kini, penggunaan telefon sudah diperbagaikan dan fungsinya adalah semakin bertambah seiring dengan perkembangan teknologi moden. Perubahan dan inovasi yang berlaku pada telefon adalah semakin memudahkan kehidupan seharian manusia. Kini, telefon boleh digunakan untuk mengambil gambar dan video, melihat peta, mendengar muzik dan juga melihat movie, bermain game dan banyak lagi. Kita beralih pula kepada standard pembelajaran yang seterusnya iaitu aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Kerjaya individu dan organisasi hanya dapat dikekalkan melalui invensi, inovasi dan reka bentuk yang berterusan. Sikap cepat berpuas hati dan tidak berminat terhadap perubahan akan merugikan bidang kerjaya ataupun perniagaan. Terdapat pelbagai prinsip invensi, inovasi dan reka bentuk. Antaranya ialah yang pertama, penjimatan tenaga. Seperti mana yang kita ketahui, pada masa sekarang, semua orang jika nak beli apa-apa akan mencari produk yang menjimatkan tenaga. Yang kedua, penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Apa maksud tenaga yang boleh diperbaharui? Mungkin kita boleh mencipta produk yang menggunakan teknologi solar. Jadi, kita dapat kurangkan penggunaan tenaga elektrik, petrol dan sebagainya. Yang ketiga, penjimatan masa mencari kelemahan produk yang masih boleh diperbaiki. Jadi, kesepaduan dalam mengaplikasikan prinsip invensi, inovasi dan reka bentuk boleh membangunkan kerjaya ataupun perniagaan. Contohnya, pengeluar telefon pintar hanya perlu mengubah warna, fungsi dan cara kendalian bagi memastikan telefon jenama tersebut terus diminati di pasaran. Antara aplikasi yang dapat kita lihat di sini ialah dalam bidang pertahanan. Okey, keselamatan negara harus dijaga agar tidak diceroboh oleh anasir luar. Oleh itu, invensi, inovasi dan reka bentuk memainkan peranan dalam bidang persenjataan, komunikasi, perekotan dan pengawasan. Terdapat pelbagai jenis peralatan yang dapat dan telah dibangunkan untuk mencapai matlamat tersebut. Antaranya ialah robot pengesan periuk api yang boleh digunakan tanpa memudaratkan manusia. Di sini kamu dapat lihat contoh-contoh aplikasi prinsip invensi dan inovasi yang digunakan dalam bidang pertahanan. Seterusnya, bidang yang kedua, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, terdapat pelbagai alatan hasil daripada invensi, inovasi dan reka bentuk yang dibangunkan. Antaranya ialah peralatan untuk latihan amali, alatan sukan serta alat tayangan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Di sini kamu dapat lihat produk-produk yang digunakan dalam bidang
pendidikan. Seterusnya, bidang yang ketiga, bidang kesihatan. Invensi, inovasi dan reka bentuk boleh digunakan dalam bidang kesihatan. Pelbagai jenis alatan kesihatan dan sokongan dihasilkan seperti peranti pengukuran tekanan darah muda air, pelbagai jenis ubat-ubatan, peralatan pengukuran tahap kesihatan dan jam pengukur degupan jantung. Teknologi-teknologi yang mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi yang dapat kamu lihat di sini adalah teknologi yang sering digunakan dalam bidang kesihatan. Seterusnya, dalam bidang pembuatan, kita dapat lihat di sini pembuatan peralatan dan bahan berubah dengan ketara untuk memenuhi citarasa pengguna. Kini, terdapat bahan baru untuk menggantikan bahan lama yang didapati kurang cekap. Contohnya penggunaan gentian karbon untuk menggantikan logam dalam pembuatan kereta. Pada masa dahulu untuk membuat sebuah model, mereka harus menghabiskan banyak masa untuk mengukur, mengerat, menggerudi, menyambung, melicin dan mewarna. Tetapi kini dengan adanya teknologi pencetak 3D dan juga pen 3D, hal ini tidak berlaku lagi. Semua kerja dapat dilakukan dengan hanya menekan butang arahan sahaja. Di sini kamu dapat lihat contoh teknologi yang menggunakan aplikasi prinsip invensi dan inovasi yang sering digunakan dalam bidang pembuatan. Bidang yang terakhir ialah bidang teknologi maklumat. Hampir setiap hari ada sahaja perisian baru yang dibangunkan. Semua ini ialah hasil daripada aplikasi prinsip invensi, inovasi dan reka bentuk. Jika dahulu kita menulis dengan menggunakan papan kekunci dan pen stylus, tetapi kini kita boleh menulis dengan menggunakan jejari sahaja. Ini disokong oleh kewujudan teknologi ingatan penstoran dan pemprosesan yang semakin pantas, kecil dan pintar. Sebelum ini, alat kawalan jauh memerlukan peranti yang mempunyai infrared ataupun kawalan frekuensi radio. Tetapi dengan penggunaan telefon pintar, pelbagai tugas dapat dilakukan secara serentak melalui rangkaian internet. Telefon pintar ini bukan sahaja boleh digunakan untuk berkomunikasi, malah boleh melakukan tugas kawalan dan juga pemantauan. Aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam penciptaan telefon pintar juga memudahkan proses komunikasi, pemantauan dan juga kawalan. Pelbagai jenis software yang memudahkan urusan manusia seperti Waze, Mirago dan lain-lain lagi sangat memudahkan urusan seharian manusia. Kita beralih pula kepada standard pembelajaran yang seterusnya iaitu invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Reka bentuk akan terus berkembang maju selagi manusia mempunyai kehendak. Namun begitu, manusia tidak dibenarkan mencipta sesuatu yang bercanggah daripada norma masyarakat, budaya dan agama. Perkembangan invensi, inovasi dan reka bentuk kini mencakupi pelbagai bidang. Contoh invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini yang pertama ialah telefon pintar pengesan gempa bumi. Ahli seismologi dan pemaju aplikasi telah bergabung tenaga untuk menghasilkan satu aplikasi baru dengan menggunakan telefon pintar bagi mengesan gempa bumi. Aplikasi percuma Android ini dikenali sebagai MyShape. Aplikasi ini boleh mengambil dan mentafsir aktiviti gempa bumi yang berdekatan, menganggarkan lokasi gempa bumi dan menyatakan magnitude pada masa sebenar. Seterusnya, maklumat tersebut akan disampaikan kepada bekalan data pusat untuk dianalisis oleh ahli seismologi ataupun penyelidik dengan pantas. Oleh yang demikian, lebih banyak nyawa lagi dapat diselamatkan jika berlakunya gempa bumi. Contoh yang kedua ialah pengesan ergo. Kita sering menundukkan kepala semasa menggunakan skrin komputer. Melalui pengesan ergo, alat ini dapat menunjukkan sama ada kedudukan badan anda lurus ataupun bongkok. Ini dapat mengelakkan punggung,
pinggang dan mata menjadi letih. Kamera yang terdapat dalam peranti ini dapat menganalisis kedudukan anda. Alatan ini juga dapat memaparkan maklumat pada monitor untuk memberitahu anda bahawa masa yang sesuai untuk berdiri dan juga berehat. Alat ini juga dapat memutuskan kuasa bekalan elektrik secara automatik apabila anda telah meninggalkan paparan skrin tersebut. Ini adalah contoh invensi dan inovasi reka bentuk terkini dalam teknologi komunikasi. Ini pula adalah contoh invensi dan inovasi reka bentuk terkini dalam teknologi kecerdikan buatan. Dan ini pula ialah invensi dan inovasi reka bentuk terkini dalam teknologi nano. Baiklah pelajar, untuk hari ini apa yang kita telah pelajari ialah takrif invensi dan inovasi, aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk dan invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Baiklah pelajar, setakat ini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk hadir lagi pada kelas yang seterusnya. Stay at home and stay safe. Bye semua.